Assalamualaikum. Dalam video yang lepas, saya ada buat konten tentang kekejaman unit 731 Jepun yang membuat eksperimen manusia antara yang paling kejam dalam sejarah. Kisah tentang rahsia terkutuk unit 731 Jepun ini je sudah cukup untuk buat perut kita rasa memulas-bulas, rasa macam nak muntah. Dia buat kita terkesima, ya Allah, macam manalah Empire Jepun boleh kejam macam ni. Tapi tuan-puan, rupa-rupanya kisah dia tak habis setakat itu. Bila dikorek lagi kisah kejahatan sebenar Empire di bawah kekuasaan Maharaja yang mengaku dirinya sebagai inkarnasi dewa, ia mengubah tanggapan kita tentang batasan sadistiknya manusia. Rujukan video ini adalah buku Hidden Horrors, Japanese War Crimes in World War II oleh Prof. Emeritus Yuki Tanaka. Jenayah perang yang dilakukan oleh Empire Jepun sepanjang penglibatannya di dalam Perang Dunia Kedua, terutamanya dalam kawasan Asia Pasifik, adalah antara yang paling dahsyat dalam sejarah. Rekod-rekod kedahsyatan ini bagaimanapun tak berapa nak diketahui sebab ia ditutup, ia disembunyikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuatu yang amat mengejutkan adalah apabila kita bandingkan rekod layanan tahanan perang prisoners of war antara Jepun dengan rakan sekutunya sendiri iaitu Jerman dan Itali. Jepun memiliki 350,000 tawanan perang dengan kadar kematian antara mereka yang sangat-sangat tinggi, mencecah 27% kadar kematian antara sesama tawanan perang. Tawanan perang oleh Jerman dan Itali pula adalah lebih kurang 235,000 dengan kadar kematian sebanyak 4%. Ini bermakna kadar kematian tawanan perang Jepun adalah 7 kali ganda lagi tinggi daripada Jerman dan Itali. Ini kerana Jepun amatlah mudah untuk membunuh, menyeksa dan membiarkan mati tawanan-tawanan perang mereka tanpa ada sedikit pun rasa simpati kepada mereka. Jepun melanggar habis Konvensyen Geneva yang menghendaki supaya tawanan perang dilayan seperti manusia. Di mana berlakunya layanan yang paling zalim terhadap tawanan perang Jepun ni? Mungkin korang akan terkejut sebab ramai yang tak tahu. Orang Jepun pun tak tahu sebab ini adalah amat tersorok bahawa terdapatnya kem tahanan perang seakan neraka buatan Jepun di tanah air kita sendiri, di Sandakan. Sandakan adalah titik strategik yang menghubungkan lapangan minyak Borneo Timur dengan Filipina serta keseluruhan Asia Pasifik taklukan Jepun. Punya dahsyatnya perangai Jepun terhadap kem tahanan perang Sandakan ini, daripada beribu-ribu tahanan perang, hanya 6 orang yang terselamat di akhir peperangan. Mereka yang terselamat itu pula berada dalam keadaan yang sangat trauma dengan kisah mereka sangat-sangat ekstrim sampaikan tak boleh nak diungkapkan dengan bahasa manusia. Dan ditambah pula dengan satu lagi perangai Jepun yang suka bakar dokumen-dokumen bila diorang dah nak kalah. Jadi agak susah nak dapatkan kisah penuh macam mana diorang layan kem tahanan perang Sandakan ni. Tujuan kem Prisoners of War ini dibina di Sandakan adalah untuk mengeksploitasi buruh mereka. Apa-apa kerja buruh macam kena baiki jalan lepas kena bedil ke, nak kena bina fasiliti tentera, lapangan terbang, tak
takkan nak suruh tentera diorang sendiri yang buat je tak. Diorang akan suruh tahanan perang. Tahanan perang ini pertama sekali dikumpulkan beramai-ramai di kem Changi di Singapura sebelum dipindahkan ke kem-kem lain. Ramai yang kata atmosfera di kem Singapura itu sendiri dah lain macam sangat. Waktu tahanan-tahanan itu dipindahkan, diorang dihidangkan dengan pemandangan indah, kepala-kepala yang dipenggal dan dicucuk di sepanjang jalan nak buat diorang takut. Wah, ini cerita Dracula ke apa ni? Kehidupan tahanan di kem Sandakan ini amat memeritkan. Kalau diorang cuba nak lari je, diorang akan ditembak mati. Itu kalau nasib baik. Kalau tak bernasib baik, dapat pengawal yang tengah mood tak berapa nak elok, dia akan tangkap kau dulu, seksa sampailah kau mati. Satu yang amat menggerunkan tentang kem tahanan Sandakan ini adalah selain daripada pengawal-pengawal yang amat zalim, kawasan hutan itu sendiri sangat tak mesra manusia. Kalau korang pernah terlibat dengan kem dekat hutan negara kita, korang mesti pernah rasa, ya Allah, punyalah banyak nyamuk kan. Jadi hampir setiap tahanan menderita dengan penyakit-penyakit tropika seperti malaria, beri-beri, ulcer. Bukan saja diorang ni tak diberikan ubat oleh tentera Jepun, sepanjang dalam tahanan mereka cuma dibenarkan pakai cawat. Memang happy lah, ya Allah, nyamuk-nyamuk dekat situ. Sadisnya Jepun ini makin berganda bila diorang tubuhkan kem Petai, iaitu asalnya adalah polis tentera, tetapi kemudian kuasa mereka semakin lama semakin subversif. Mereka menyeksa tahanan perang yang dianggap sebagai perisik musuh walaupun tak ada bukti apa-apa. Antara seksaan diorang yang paling terkenal adalah seksaan air. Jepun tutup muka tahanan dengan kain dan disiram air berulang-ulang. Kain basah yang menutup mulut dan menutup hidung membuatkan tahanan menjadi lemas. Bila perut mangsa dipenuhi dengan air, pengawal lompat di atas perut mangsa sampailah terkeluar isi perut. Satu lagi seksaan yang amat jarang kita dengar adalah seksaan beras. Mangsa dibiarkan kebuluran berhari-hari dan kemudian tekaknya disumbatkan dengan beras-beras mentah. Kemudian mulutnya disumbat dengan paip air dan air dipancur terus masuk ke dalam perutnya, mengakibatkan perut mengembung melepasi batasan, lantas menyebabkan kesakitan yang amat dahsyat. Kadang-kadang puluhan tawanan tentera disuruh untuk tengok matahari secara direct, dan kalau diorang berkelip sikit, memang confirm lah berkelip, diorang akan dipukul. Ada kisah tahanan perang yang terpaksa mencuri makanan untuk rakan-rakan mereka yang sakit, tapi kemudian kantoi dan diorang dikurung di dalam sangkar sampai mati. Bagaimanapun, tak ada nasib yang lebih meranapkan jiwa dan semangat tahanan perang ini berbanding dengan insiden kawat maut ke Ranau. Pada tahun 1944, pangkalan Jepun di Sandakan mendapat arahan untuk memindahkan tawanan perang mereka ke Ranau. Jaraknya adalah sejauh 260 km merentasi hutan tropika yang amat tebal. Arahan yang diberikan kepada komander adalah semua tahanan perang itu mesti melengkapkan kawat dalam masa 12 hari. Tak kiralah diorang penat macam mana pun, sakit macam mana, mesti kena mencapai batasan waktu yang ditetapkan. Tahanan perang di Sandakan ketika itu sudah pun dalam keadaan yang sakit dan kebuluran, tapi diorang diberi harapan kalau korang sampai dekat Ranau tu, tempat itu adalah lagi baik dan lagi banyak makanan. Maka mereka pun memulakan kawat yang tak masuk akal itu tanpa mereka tahu satu lagi faktor yang bakal menjadikan misi itu neraka dunia bagi mereka. Ketika itu adalah musim hujan.
di Sabah. Langkah kaki mereka ditelan seluk dan lumpur. Mereka tak diberikan kasut yang sesuai. Dan pada waktu malam, diorang tak diberikan apa-apa pelindungan untuk tidur. Jadi mereka tidur dalam kesejukan ditimpa hujan. Dan satu lagi, kalau korang pernah buat jungle trekking waktu hujan dekat hutan Malaysia ni, korang tahulah ada satu makhluk yang paling dibenci, pacat dan lintah. Tubuh-tubuh mereka dipanjat oleh puluhan pacat dan lintah yang amat susah dicabut. Semakin lama mereka semakin kehilangan darah, disedut oleh pacat dan lintah sampailah mereka menjadi lemah dan rebah. Sudahlah tu mereka diserang pula oleh ular kobra dan buaya. Dan itu belum kira nyamuk lagi. Puluhan mereka menghidap malaria dan beri-beri. Memang sangat-sangat susah nak berkawat bila kau sakit macam tu. Makanan pula memang tak pernah cukup. Mereka terpaksa makan katak, siput. Dan ingat, komander Jepun ini diberi arahan nak tak nak mesti kena habiskan kawat dalam masa 12 hari. Setiap tahanan yang sakit membuatkan perjalanan mereka semakin perlahan. Sudahlah tu, tahanan-tahanan ini akan habiskan apa saja bekalan makanan yang masih berbaki. Jadi apa solution yang tentera Jepun dibuat pada mereka yang sakit dan tak mampu lagi untuk berjalan laju? Diorang pergi tembak beramai-ramai. Satu persatu mereka yang ketinggalan di belakang ditembak oleh tentera Jepun. Ada tahanan yang dah tak mampu lagi nak berkawat, diorang suruh je tentera Jepun tu tembak, habiskan je lah penderitaan mereka. Di akhir kawat ini, ratusan tahanan maut dengan puluhan lagi tak diketahui. Mereka hilang, tak tahu apa jadi kepada mereka. Tahanan dan mangsa penjajahan Jepun di kalangan lelaki mengalami seksaan fizikal yang amat teruk. Mereka dibunuh di dalam pertempuran atau dipaksa menjadi buruh yang amat kejam layanannya. Bagaimanapun, nasib yang amat tragis juga menimpa kaum wanita, tetapi bentuknya berbeza dengan lelaki. Dan nak cerita pasal aspek yang berlaku kepada wanita waktu penjajahan Jepun ini, dia amat sadis. Maaf kalau anda ada trauma apa-apa, anda boleh skip. Dan saya kena hati-hati dengan sesetengah perkataan, apatah lagi nak tunjukkan grafik apa-apa sangat kan, kalau tak nak kena block dengan YouTube. Tentera Jepun amat dikenali dengan eksploitasi nafsu mereka terhadap wanita, terutama yang berbangsa China, Taiwan ataupun Korea, di mana tahanan wanita digunakan sebagai bekalan peperangan, iaitu sebagai alat untuk melampiaskan nafsu. Antara yang paling teruk adalah apa yang berlaku di Nanjing, atau juga dikenali sebagai pembunuhan besar-besaran Nanjing, atau juga dikenali sebagai Nanjing, di mana rekod mencatatkan satu malam ada lebih kurang 1,000 wanita yang dipaksa untuk melayan tentera Jepun di atas katil. Pemerkosaan ini amat dahsyat. Perempuan-perempuan ditahan oleh tentera Jepun di rumah-rumah yang tak ada lelaki sebab lelaki dah dibunuh. Dan kemudian diorang pun perempuan tu, tentera Jepun memburu mangsa wanita di mana saja mereka jumpa, dan ini menjadikan pergerakan ketumbukan tentera menjadi tak berapa nak terkawal. Maka ketua jeneral pun buat keputusan untuk membina rumah-rumah khas untuk letak perempuan-perempuan pelayan ini dekat satu tempat. Jadi tentera Jepun boleh uruskan nafsu jantan mereka dengan lebih teratur dan sistematik.
Dan ada kelebihan tambahan lagi, General kata kalau buat macam ni kita boleh kurangkan masalah penyakit kelamin pada tentera-tentera kita. Kita tak naklah tentera-tentera kita sakit je dak. Jadi diorang letaklah doktor untuk sentiasa buat pemeriksaan kepada perempuan-perempuan pelayan ni. Perempuan-perempuan pelayan ini dalam catatan ditulis sebagai direkrut. Tapi hakikatnya mereka semua itu dipaksa. Dah memang terpaksa lah. Takkan kau nak buat suka sama suka dengan kau punya penjajah, ya tak? Mereka diambil paksa dari kampung-kampung mereka. Tentera Jepun terlibat langsung nak merekrut perempuan-perempuan ini. Diorang siap suruh ketua kampung untuk kumpulkan anak-anak dara yang paling lawa untuk diorang ambil letak dalam rumah khas tu. Ada hampir sejumlah 80 ke 100 ribu perempuan yang dieksploitasi sepanjang ekspedisi ketenteraan Jepun. Dalam pelan ketenteraan Jepun, diorang gariskan satu perempuan pelayan untuk 35 tentera. Banyaknya. Dalam rekod juga tercatat bahawa wanita-wanita yang terlibat di dalam agenda nafsu Jepun ini sendiri adalah termasuk wanita tempatan tanah Melayu. Cumanya bila Amerika menjajah Jepun pada 1945, iaitu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, tentera Amerika buat benda yang sama kepada wanita Jepun. Jadi kerajaan Jepun dah boleh jangka dah benda ni akan berlaku kepada rakyatnya sebelum diorang menyerah kalah lagi. Jadi diorang adakan siap-siap kelab-kelab hiburan, rumah geisha dan rumah-rumah layanan ini diorang penuhkan wanita Jepun untuk melayan tentera-tentera Amerika yang bakal dan sedang menjajah diorang. Kezaliman yang paling-paling tak sangka tentera Jepun buat, yang saya pun bila baca benda ni saya terkejut, adalah cannibalism, makan daging manusia. Dalam temu ramah, veteran-veteran perang Jepun memang mengaku bahawa mereka makan daging manusia. Bila tentera bersekutu serang, tentera Jepun mula kehabisan makanan. Maka mereka menjadikan kem tahanan perang ini sebagai macam kandang ternakan mereka. Setiap hari seorang tahanan dimakan oleh tentera Jepun sampailah jumlahnya mencecah 100 orang yang dimakan. Ada kisah yang lagi ngeri. Tahanan perang bernama Ali melaporkan bahawa Jepun bina satu pondok di kem dan setiap hari ada orang yang dipilih, kau meh masuk dekat kem ini. Tiba-tiba kedengaran jeritan yang sangat-sangat ngeri dan dahsyat. Jadi tentera Jepun potong anggota mamat tu hidup-hidup untuk makan. Ada laporan tahanan India dipaksa untuk memasak daging kawannya, tetapi ia tak nak confirm lah dan dia dipukul beramai-ramai. Ada yang kata cannibalism Jepun ini cuma berlaku dalam keadaan terdesak, dah tak ada sangat makanan kan. Tapi tak juga. Ada laporan yang mengatakan bahawa ia berlaku lagi awal pun. Dan general tahu je ada askar-askar mereka yang buat benda ni, tapi dia macam dah tak boleh dikawal. Dalam buku ini penulis ada jugalah bincangkan macam mana tentera Jepun boleh tergamak buat benda-benda ni. Kenapa boleh sangat-sangat berbeza dengan imej Jepun yang kita kenal waktu sekarang? Dan bukankah pahlawan Jepun ni terkenal sebagai beretika? Kod Bushido kan ada kod yang diguna pakai oleh samurai yang sangat-sangat beretika. Apa jadi? Itulah dia. Menurut penulis, punca macam mana boleh berlakunya kezaliman tersebut adalah
kod Bushido ini telah pun dikorupsikan. Kod tersebut menyeru ketaatan mutlak kepada Maharaja Jepun yang dianggap sebagai inkarnasi dewa. Askar-askar jangan bantah apa-apa, ikut je arahan. Ideologi fasis mereka ini sampailah mereka tak kisah untuk membunuh diri mereka demi Maharaja. Kamikaze kan. Ketika tentera Jepun tahu diorang sedang kalah dan diorang semakin terdesak, apa yang diorang buat adalah diorang menyeksa tahanan-tahanan perang itu untuk rilis stres mereka. Ia cara mereka untuk rasa masih berkuasa dan mencipta ilusi macam tengah menang di atas musuh mereka. Apapun, kini rakyat Jepun dan pemimpin-pemimpin politiknya telah pun meminta maaf berkali-kali di atas tindakan mereka ataupun sebenarnya di atas tindakan keturunan mereka pada waktu perang. Dan dah pasti rakyat Jepun tak nak benda ni berulang. Tapi apapun, ramuan utamanya adalah sentiasa untuk mempelajari semula sejarah, kerana kalau sejarah itu tidak dipelajari, ia pasti akan berulang. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan tambahan dalam topik kejahatan dan kezaliman Empayar Jepun. Apa pandangan anda? Ada lagi tak fakta-fakta tentang Jepun yang kita tak berapa nak tahu sangat sepanjang penglibatan mereka dalam Perang Dunia Kedua, terutama sekali dalam negara kita? Tulis di bahagian komen. Kalau anda suka dengan video-video ajar, anda jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan anda mungkin nak menyokong lebih lagi dengan anda menjadi ajarian. Sangat-sangat membantu channel kami untuk lebih sustain untuk menghasilkan konten education, konten pendidikan yang bermanfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi InsyaAllah dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.